Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala sekali lagi merezekikan kepada kita nikmat dapat meneruskan kehidupan kita, nikmat dapat meneruskan amal ibadat kita, dan nikmat dapat hadir dalam majlis ilmu. Dan insya-Allah pada pagi ini seperti mana yang kita janjikan semalam, itulah kita akan mula dari surah, ataupun kita akan baca dari surah Al-Insan sebagai regu kepada surah As-Sajdah. Di mana dalam hadis sahih Muslim, Nabi SAW senantiasa baca pada subuh hari Jumaat dua surah, surah Alif Lam Mim As-Sajdah dan surah Al-Insan. Surah yang nombornya 76. Surah Al-Insan, surah nombor 76 dari juzuk yang ke-29, muka surat 578. Muka surat 578. Sekarang ni nak baca dua surah ni payah, nak baca sejadah saja pun orang banyak dah komplain sebab subuh dah lewat. Subuh lah ni baca surah pendek-pendek je sebab kita nak kena pergi kerja kan. Dia sebenarnya subuh lewat kau kerja ke awal? Antara dua tu je, subuh tak lewat, orang pergi kerja awal. Sebab kita ni timing masa kita sebenarnya mendahului. Kita dah awal sejam. Thailand masih lagi dalam attitude apa? Longitude dia panggil, yang sama garis masa, tapi kita ambil waktu Tokyo, kita ambil waktu Jepun. Jadi Indonesia lewat daripada kita sejam kan. Thailand pun lewat daripada kita sejam. Jadi Thailand kalau zuhur dia pukul 12 lebih, kita zuhur pukul 1 lebih. Ini sebab apa? Sebab kita awalkan 1 jam. Jadi waktu kita masuk kerja pukul 8, sebenarnya tu baru pukul 7. Kalau kira lah, orang lain baru bangun tidur, kita masuk kerja tu, bagus Malaysia. Tapi isu dia ialah bila subuh tu masuk dekat dengan tu, terpaksalah kita korbankan waktu solat. Ramai orang korbankan solat dia. Yang korban pendek tu satu hal, yang korban tak solat langsung pasal kejam tu kerja. Itu nanya. Allahul musta'an. Baik, ada pun kita ni geng-geng tak ada kerja lah ni. Ada ke tak ada kerja, tapi mudah-mudahan Allah letak keutamaan dalam hidup kita adalah untuk Al-Quran. Lepas tu baru kita sambung kerja kita. Dan pada sahabat-sahabat yang mungkin dalam perjalanan nak pergi ke pejabat, boleh dengar dalam kereta. Yang sampai dalam di pejabat boleh dengar pula secara online melalui telefon. Alhamdulillah, kita tetap walaupun sibuk masih bersama dengan halaqah Al-Quran. Jadi hari ini kita baca surah Al-Insan, surah 76, dari juzuk yang ke-29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min
أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا
متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekali lagi kita puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Agung, pencipta sekalian alam. Selawat dan salam sekali lagi ke atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Sebagaimana kita sebut tadi, surah ni dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan surah Sajadah pada subuh hari Jumaat. Dan pastinya dia ada kaitan lah. Selain daripada Nabi baca sebagai sunnah, kita juga boleh ambil iktibar, kerana bila baca pada hari Jumaat, dia memang ada kaitan dengan cerita hari kiamat. Lepas tu surah Sajadah baru ni kan kita ada cerita tentang orang ingkar pada hari kiamat. Nabi baca pada hari Jumaat kerana hari kiamat tu juga berlaku pada hari Jumaat. Kalau kita tu, alaulah andai kata orang tu salat subuh hari Jumaat, belum matahari terbit tu dia pun salat subuh, tiba-tiba terbit matahari dari barat, selamat adalah dia, pasal dia dah sempat ada cerita. Tapi kalau orang tu dia lalai, dia lupa, dia leka, tidak diperingatkan, tengok-tengok matahari terbit dari ufuk barat, tak boleh nak buat apa. Jadi setiap hari Jumaat, bila matahari terbit dari ufuk barat atau ufuk timur, kita syukur, Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala masih mengizinkan kita untuk hidup. Ya, sebab tu dua-dua surah ni ada kaitan dengan cerita hari kiamat dan cerita persediaan manusia kita ni menghadapi hari kiamat. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala pada awal surah ni menceritakan tentang hakikat kejadian manusia.
di mana Allah Subhanahu wa taala kata, hal ata 'alal insani hinun. Hal maksudnya tidakkah? Hal. Ata 'alal insan, tidakkah telah datang kepada manusia? Insan tu manusia. Hinun, satu masa. Hinun, satu masa. Masa yang mana? Lam yakun syai'an mazkura, yang mana hal keadaan dia pada masa tu tidak pernah diingat atau disebut orang. Masa bila kita ni hal keadaan kita tidak disebut orang? Masa kita tak ada lah. Maknanya, bukankah sebelum ni ada masa kamu ni belum lagi ada? Jadi Allah nak ingatkan kepada kita tentang hakikat kita, bahawa dulu sebelum kita lahir, kita ni sebenarnya tak ada. Jadi manusia ni jangan panggil, jangan tukar langit lah bahasa kita. Dulu dia tak ada, dan akan tiba satu masa dia juga tak ada. Dah habis dah, masa dia tu je masa dia. Kalau kita ni lahir tahun 70-an, makna tahun 60-an tu orang tak kenal lagi kita. Kalau kita lahir tahun 80-an, tahun 70-an tu orang tak kenal lagi kita. Mana Allah ingatkan kepada kita tentang satu masa yang kita belum lagi ada, nak menunjukkan bahawa hakikat kita ni terjadi dari tiada kepada ada. Soalannya, macam mana proses tak ada tu jadi ada? Manusia dalam menyatakan tentang kejadian ada 3 perbahasan, 3 pandangan. Pandangan pertama, manusia ni dia panggil dicipta secara semula jadi. Makna semula jadi itu dia tiba-tiba ada, mencipta dirinya sendiri. Orang kata benda ni sebenarnya teori saja. Dari sudut hakikatnya, realiti mustahil. Mustahil sesuatu yang tiada boleh menjadi ada dengan sendirinya. Kerana bahasa orang putih kata, nothing cannot create something. Benda tak ada, macam mana dia nak buat benda sesuatu biar apatah lagi nak buat diri dia biar jadi ada? Tak boleh. Jadi sudut teori ada orang terima, tapi hakikatnya, realiti, benda tu batil, tak betul. Satu lagi pandangan, dia kata dia berlaku kerana kuasa alam. Dia panggil mother nature, kuasa alam. Alam ni apa? Alam. Jadi berlaku gempa bumi, kuasa alam. Berlaku kejadian ni, kuasa alam. Seolah alam tu ada kuasa. Ini juga pernyataan yang batil. Kerana kalau alam tu ada kuasa, nescaya dia boleh memulihkan dirinya sendiri, dia boleh menghalang kecelakaan daripada berlaku dan macam-macam. Tapi sebenarnya alam tu dia hanya menerima apa yang tercipta. Dia bukan pencipta. Makna kalau Tuhan nak turunkan hujan, hujanlah. Kalau Tuhan nak gempa bumi. Alam tak ada apa, dia hanya menurut perintah. Ada satu lagi teori manusia, dia kata kita ni berlaku jadi secara evolusi. Apa maksud evolusi? Dulu kita ni daripada satu sel berubah daripada monyet jadi orang. Ini pun buat teori saja, tidak dapat dibuktikan. Melainkan dia mengaku-ngaku. Kalau kita tanya, siapa yang dia mengaku dia ni asal daripada monyet, duduk sebelah kanan.
Siapa yang mengaku dia ni daripada Adam dan Hawa duduk sebelah kiri, rasanya semua duduk sebelah kiri kot. Tak ada orang nak mengaku dia monyet. Jadi tidak tinggal kepada kita bahawa kita semua ni asal daripada keturunan Adam dan Hawa. Tapi macam mana Adam dan Hawa tu jadi? Dia pun lam yakun syai'an mazkura. Sebelum ni ada langit, ada bumi, ada malaikat, ada jin. Manusia tak ada lagi. Ada gunung, ada bumi, semua. Manusia tak ada lagi. Manusia ni antara makhluk yang last lah, yang diciptakan, the ultimate creation. Dialah yang paling agung ciptaan. Sehingga waktu sebelum Allah ciptakan manusia tu, Allah tanya malaikat tu. Maknanya malaikat dah ada. Sebelum Allah ciptakan manusia, Allah tawarkan amanah agama ni kepada gunung, langit, bumi. Mereka semua tak nak. Jadi Allah Ta'ala ciptakan manusia ni setelah semua tu ada. Jadi maknanya dulu Nabi Adam pun tak ada. Soalan dia ni macam mana daripada tiada dia kepada ada. Di jawapan dia inilah dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali." Kalau Nabi Adam, Allah Taala cipta dia daripada tanah. Tapi anak cucu dia, Allah Taala kata, kami ciptakan manusia daripada min nutfatin amsyajin, daripada setitis mani yang terpancar, nabtali, maknanya dia dicipta daripada setitis mani. Nutfah ni air mani lah. So, lagu mana manusia ni boleh berubah daripada setitis mani menjadi manusia? Kalaulah tidak kerana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, nescaya kita ni tak akan jadi orang. Satu. Yang kedua, nak menunjukkan asal kejadian kita ni daripada mani yang sebenarnya hina kedudukan dia. Min nutfatin amsyajin, yang bercampur. Hinanya kedudukan kita ni. Asal kita daripada mani. Mimma immahin, dalam ayat yang lain, air yang hina, yang kalau tumpah orang tak kutip, binatang pun tak makan. Hina lah dia. Tiba-tiba daripada setitis air itu bercampur antara benih lelaki dan wanita, maka terciptalah satu benih, janin kita panggil, dalam rahim ibu. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Nutfah tu benih, kami letakkan dia dalam tempat yang kukuh, duduk dalam rahim. Lalu berlakulah proses manusia dicipta oleh Allah daripada air mani jadi segumpal darah, kemudian seketul daging, kemudian membesar dijadikan tulang, kemudian dibalut pula tulang dengan daging. Setelah itu dibentukkan rupa dia, diletakkan mata dia, hidung dia, telinga dia, kemudian organ-organ dia pun terciptalah. Pada asalnya dia hanya kecil, duk kita tengok. Kalau kita lalu ada 3D boleh kita tengok. Kecil dia scan 3D ada, 4D ada, 5D pun ada lagi. Paling banyak apa lagi? 6 dah. Tak tahu. 5, sekat 5. 5 tu boleh nampak rupa dah. Bukan setakat jantina. Jadi itu asal usul kita. Bila kita ingat asal usul, tapi sebelum daripada kita ingat kepada asal usul tu,
kita kena tahu perkataan yang pertama dalam ayat kedua ni Allah Ta'ala kata inna, sesungguhnya kami, khalaqna, menciptakan. Bila kata kami cipta, makna proses ni ada yang melakukannya. Dia berubah ni daripada benih kepada darah, daripada darah kepada daging, daging kepada tulang, tulang balut pula daging semula, kemudian dibentukkan kaki, tangan, rupa, kepala, paras rupa. Semua proses ni ada yang melakukannya. Dia boleh berlaku dengan sendiri. Sebab kita kata dah, tidak ada sesuatu pun yang berlaku dengan sendiri. Dalam dunia ni, kalau tiba-tiba saya kata bunga ni tiba-tiba mari, tak ada siapa-siapa buat, ada. Atau mari mana dia berlaku dengan sendiri, kata menipu. Mesti ada kilang yang buat ni. Mikrofon ni saya kata tak tahu lagi, kutip-kutip tepi jalan, ketuk-ketuk-ketuk, cucuk, jadi dengar suara dia. Orang kata mesti menipu. Pasal apa? Logik akal manusia, tak ada benda dalam dunia ni berlaku dengan sendirinya. Jadi proses yang berlaku dalam rahim ibu tu, siapa yang buat dia? Yang bapa dia, ada Tuhan dia. Bukan ibu yang buat. Kalau ibu buat tak jadi gini. No. Oh, kalau ibu buat mesti muka lain bersyaruhan belaka. Muka setiap anak dia comel. Betul tak? Dia boleh pilih hidung dia cantik macam terletak, pipi bak pau di layar, rambutnya ikal mayang. Dia boleh pilih. Muka hujur sirih, kulit dia blok putih, tinggi lampai, macam-macam lah dia nak. Tak terubik dah muka gelap macam saya ni. Terubik level-level Shahrukh Khan. Pasal mak kita pun nak cerita Bobby juga zaman dulu. Dia dah cerita zaman muda, dia dah tengok cerita Bobby ni, nak menang. Jadi kalau kerana dia lah cipta kita, memang terubik muka Bobby lah kita. Tapi tak lagu tu, kita keluar mengikut apa yang Allah Ta'ala tentukan kita. Bahkan dalam rahim seorang ibu keluar 8 adik-beradik, muka lain-lain, karakter lain-lain, jantina lain-lain. Ini menunjukkan bahawa bukan ibu yang menciptakan kita, dia hanya mengandungkan kita. Proses kejadian itu dijaga dan diuruskan oleh Allah Tuhan yang Maha Agung. Jadi kita ni sebagai manusia kena ingat ni, poin paling utama, kita dicipta. Bukan kita ni lahir tu lahir tak. Sebelum berlakunya proses kelahiran, maka berlaku pada kita proses penciptaan. Kita adalah makhluk yang tercipta oleh Tuhan yang Maha Berkuasa. Hanya saja proses tu berlaku dalam rahim ibu kita. Dia hanya tempat yang Allah Ta'ala jalankan proses tu. Tapi sebagai hak, bila kita lahir, ibu memiliki hak yang paling besar dari sekalian manusia. Tapi dia tak boleh menandingi hak yang lebih utama, ialah Tuhan yang Maha Pencipta. Itu yang paling besar. Sebab tu saya katakan dalam bab ni kita ambil analogi. Dulu saya suka buat analogi ni. Kita kata antara ibu kandung dengan ibu angkat, mana lebih besar hak dia? Seorang ibu dia lahir, dia bagi kepada keluarga angkat masih lagi merah. Maka ibu angkat ni lah beli susu kat dia, ibu angkat ni lah beli pampers kat dia, ibu angkat dia ni lah beli baju kat dia. Tangan dia sakit, ibu angkat ni lah pergi ke hospital. Semua ibu angkat dia ni rawat sampai dia besar, dia jumpa ibu kandung dia. Saya nak tanya, antara ibu kandung dengan ibu angkat yang macam ni punya sifat, siapa yang lebih patut dia taat dan lebih besar hak atas diri dia? Ibu angkat ke ibu kandung? Jawapan dia ibu kandung. Sebab apa ibu kandung?
Sebab ibu hak angkat ni dia tak akan dapat apa jaga kalau tak ada yang mengandungkan. Berapa ramai orang duk tunggu bayi, tak ada. Bila tak ada yang melahirkan, nak cari bayi mana? Tak ada. Bukan mudah nak dapat seorang manusia yang bernyawa. Kalau pergi beli patung boleh ha? Nak jaga anak patung tak serupa dengan jaga manusia. Kalau dia tidak dilahirkan, pamper tak boleh nak beli, susu tak boleh nak beli, nak pergi hospital tak boleh. Sebab apa? Dia tak ada. Besarnya hak melahirkan berbanding hak menjaga. Besarnya hak melahirkan berbanding hak menjaga. Pasal apa? Merawat, membeli, memberi nikmat tak akan berlaku kalau tidak ada yang melahirkan. Itu baru bandingan lahir dengan jaga. Bagaimana pula bandingan hak lahir dengan hak cipta? Mana lebih besar? Hak melahirkan ke hak menciptakan? Hak menciptakan. Sebab yang melahirkan tak akan dapat melahirkan tanpa ada penciptaan. Dia tahu je buat IVF lah, macam-macam, buat persejawaan luar rahim, tabung uji, masuk pula dalam rahim, tunggu pula 2-3 minggu, gugur. Buat lagi 2-3 kali, gugur. Masa Allah Ta'ala tak izinkan, nak buat macam mana? Bukan seorang, ramai benda macam tu. Maknanya hak yang paling utama dan paling besar atas diri kita ni sebagai makhluk ialah hak pencipta kita. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita kena tanya, kenapa dia cipta kita? Allah Ta'ala kata, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Ni kan satu perkataan dia telah kata, nabtalihi, untuk kami uji dia. Perkataan ini sama dengan ayat dalam surah Al-Mulk. Nabtalihi dengan linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Perkataan linabluwakum dalam surah Al-Mulk, perkataan nabtalihi dalam surah Al-Insan adalah satu word daripada root yang sama, kata dasar yang sama, yang kita sebut sebagai ibtila, ujian. Makna tujuan Allah cipta kita untuk diuji. So dia cipta kita untuk uji. Uji apa? Uji siapa yang taat kepada dia dan siapa yang kufur. Dalam proses itu Allah Ta'ala kata, faja'alnahu sami'an basira. Lalu setelah kami cipta untuk diuji, kami jadikan dia mendengar dan melihat. Setelah mendengar dan melihat berlaku, apa lagi Allah Ta'ala kata? Inna hadainahu sabil. Jadi berlakulah proses ujian. Apa dia? Datanglah hidayah. Maka ujian tu datang dengan hidayah ni. Siapa yang nak kembali kepada Tuhan pencipta dia? Inna hadainahu sabil, imma syakiran wa imma kafura. Sama ada dengan hidayah ni, dia ikut hidayah, dia jadi orang yang bersyukur, ataupun dia kufur, tak ikut hidayah. Inilah bentuk ujian yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita. So proses ni sedang berlaku pada kita, telah berlaku pada orang yang sebelum kita dan telah pun meninggal, akan berlaku pada orang yang datang kepada kita. Dan proses ni berlaku sejak daripada Nabi Adam AS dicipta sampailah manusia yang terakhir yang akan hidup, dan sehinggalah berlakunya kiamat. Ini proses yang setiap waktu. Ujian Allah tu bermacam-macam, tapi kuncinya ialah ujian hidayah. Sama ada orang ni bersyukur kepada Allah dengan beriman dan taat kepada Allah, ataupun dia kufur kepada Allah dengan mengingkari Tuhan. Macam orang tadilah saya sebut teori tadi. Ada orang dia tercipta, tiba-tiba Tuhan cipta dia kata dia jadi dengan sendiri. Kufur.
Allah cipta dia, dia kata dia terjadi secara semula jadi, matter nature. Allah yang cipta dia, dia kata dia berasal daripada monyet. Semua orang mikir lagu ni sampai hari akhirat akan dimurkai oleh Allah, kerana mereka telah mengkufuri Allah sebagai Tuhan yang Maha Pencipta. Kalau dengan mak ayah panggil anak derhaka, kita rasa padan. Padan kau si tanggang tu jadi batu. Contoh, kita dongeng tapi nak sebutnya, patut ke padan si tanggang jadi batu? Kita kata patut ke? Kata patut. Pasal apa patut? Sebab dia derhaka kepada mak dia sampai hati dia tak mengaku tu mak dia. Cerita. Tapi kalau kita tanya, patut dan padan ke Allah bakar hamba dia dalam neraka? Dia bukan bakar orang lain, dia bakar orang yang tak mengaku dia Tuhan. Kalau tanggang kita rasa patut, Allah lagilah patut. Tanggang tu mak dia melahirkan dia. Allah ni hak lagi besar, mencipta. Tiba-tiba Allah cipta dia, dia pergi kata, dah aku jadi sendiri. Dah aku lahir secara evolusi. Kalau bahasa kita kata, bahasa tak comel lah, malah nak sebut dia kata, dia berat budak lain. Lebih pada derhaka dah ni. Allah cipta dia, pada pula dia. Tak usah kata derhaka tiba-tiba. Tu derhaka satu hal. Ni mak kita lahir kita, rawat kita begini sampai kita besar, kita kata bukan mak lahir saya. Mak kita celak mata, cakap sekali lagi. Nah, pasal apa? Tu dia panggil sangat derhaka. Kalau setakat cakap tak dengar tu derhaka dah. Tiba-tiba mengingkari dia tu mak. Kalau mak tak mengaku anak, nak siapa? Sebab dia mak. Kamu bukan lagi anak aku. Nak siapa? Pasal apa? Mak dia hak besar. Ni anak tu. Mak bukan lagi ibu saya. Kamu ni kedai bank betul ni. Orang yang kufur lebih dahsyat daripada tu. Allah cipta dia daripada setitis mani, kemudian ubah segumpal darah, kemudian ubah sekutul daging, kemudian jadikan tulang, kemudian balut pula, kemudian bukan setakat tu baru proses pembentukan, dimasukkan pula roh dalamnya, kemudian ditetapkan rezeki, mu akan hidup lama ni ajalnya, mu akan dapat rezeki banyak ni, jodohmu dengan siapa, anakmu ada berapa, tinggal di mana, ada berlaku, Tuhan tentu dah berlaku. Allah Ta'ala tulis bab kau, ajal dia, rezeki dia, amalan dia, sampai mati dia pun Tuhan tulis. Bila mu mati, gini keadaan kamu, syurga ke neraka, Tuhan tulis berlaku tu. Tiba-tiba dia lahir ke dunia, dia kata, bukan Tuhanmu cipta aku jadi dengan sendiri. Orang ni kalau jumpa kat kita sakit kepala. Sanggup dia mengkufuri Tuhan yang telah mencipta dia. Jadi Allah Ta'ala kata, inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Jadi manusia ni dengan sebab ni, dia akan sama ada dia syukur kepada Allah dengan beriman, ataupun dia kufur. Yang syukur ada kesudahan dia, dan yang kufur ada kesudahan dia. Dan kesudahan ni kita sambung esok hari, InsyaAllah. Pukul 8 kita ni sejuk luar. Jadi kita sambung esok pula surah Al-Insan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.